Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton podcast Apa-Apa Saja Harian Metro bersama saya, Saufi, dan sahabat ataupun co-host saya iaitu Saudara Azrul. Kita hari ini ditemani oleh dua orang tamu. Kita akan membicarakan ataupun mungkin kita akan bersembang tentang topik GISBH yang sedang hangat diperkatakan di seantero negara kita ni. Jadi menemani kita dalam podcast Apa-Apa Saja Harian Metro ni adalah mantan penemu duga Tauliah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, Ustaz Mahfuz Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sebab datang. Asyik. Dan juga seorang lagi, kita punya panel adalah pakar kajian doktrin dan keselamatan. Beliau juga adalah pensyarah perhubungan antarabangsa perundangan keselamatan UPNM, Prof. Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam. Apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Saya kira ni kali kedua. Kali kedua. Alhamdulillah. Bersama kita. Bersama kita. Ya. Okey, untuk membuka kita punya borak-borak santai kita pada hari ini, mungkin kepada Ustaz Mahfuz, boleh Ustaz ceritakan sikit tentang mungkin latar belakang, sejarah dan juga perkembangan Arkam itu sendiri. Baik, terima kasih. Arkam ni bermula di penghujung tahun 60-an. Kalau tak silap saya tahun 1968 lah. Berkembang daripada satu rumah, kalau tak silap saya di Cochrane, yang dipanggil sebagai Rumah Putih. Dan kemudian sehinggalah bertukar menjadi satu nama baru, Darul Arkam, yang bertempat di Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Darul Arkam ini diasaskan oleh seorang yang bernama, yang dikenali Ustaz Asy'ari Muhammad, yang berasal daripada Pilin, Negeri Sembilan. Beliau ini sejarahnya belajar terakhir di sekolah Ma'had Isyamuddin Kelang, Sungai Bertih, di tahun 60-an. Beliau tidak menamatkan pengajian sehingga Rabi' Thanawi. Beliau menamatkan pengajian sehingga Thalith Thanawi, 3 Thanawi lah. Dan kemudian beliau menjadi tenaga pengajar lah di sekolah. Kalau tak silap saya, di antara sekolah yang terakhir beliau mengajar di Sekolah Agama Rendah Sungai Penchala, kalau tak silap saya lah. Panjang ceritanya. Saya ingat beliau pernah juga terlibat dengan beberapa pertubuhan yang lain sebelum membangunkan Arkam ini. Dan sewaktu Al-Arkam di Sungai Penchala ni mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Di tahun 70-an, ramai, dan ada program pada setiap malam Khamis, kalau tak silap saya, ada program yang dikenali sebagai Fardu Ain Di Penchala. di Sungai Penchala. Dan dihadiri mungkin ratusan orang, kadang mencecah sampai angka 4 lah. Ramai orang daripada seluruh Kuala Lumpur, Selangor dan tempat-tempat yang berdekatan lah. Di peringkat awal, ramai para ulama bersama-sama dengan Darul Arkam. Anda melihat seakan-akan Darul Arkam ni satu badan yang menghidupkan kembali suasana pengamalan Islam yang pada ketika itu kita lihat orang tak ramai pakai tudung. Ya, ya. Orang Pada perempuan era tak itu, ramai. betul. Pada era itu. Tak ramai pakai tudung. Dan pada ketika itu pun nak cari kicap orang Islam pun susah. Betul. Mi, Produk-produk Muslim. produk-produk Muslim kurang sangatlah. Ya. Jadi mereka membangunkan benda-benda ni semua. Dan di samping itu mereka menonjolkan busana yang dikatakan sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dengan warna-warna pada ketika itu warna hijau, putih. So ramai tuan-tuan guru yang mula melibatkan dirilah dengan gerakan Al-Arkam. Di antara tokoh-tokohnya yang saya tahu, di antaranya Tuan Guru Haji Ghazali, Tunjung, Kelantan. Beliau ni ada pondok di Tunjung. Ada pondok tapi bersama dengan mereka. Bersama tu bukan maksudnya bersama, artinya beliau support dan hadir kadang-kadang. Okey. Kemudian ada satu lagi Tuan Guru di Yan, Kedah, yang juga ada pondok yang besar. Tuan Guru Syekh Fauzi, yang dikenali sebagai Syekh Fauzi Yan. Pondok mana Kedah? Kedah, Yan. Oh, di Yan Kedah. Di Yan Kedah. So dia pun involve lah dalam Darul Arkam ni. Dan di antara tokoh-tokoh daripada Al-Azhar pun ada juga yang bersama-sama dengan gerakan Al-Qarb. Di antaranya Ustaz Rashidi. Dia lepasan daripada Al-Azhar. Dan pada ketika itu, kalau tak silap saya, dia bekerja dengan JAKIM, kalau tak silap saya. Dan ada lagi satu tokoh besar, almarhum Ustaz Mukhtar Yaakob. Ustaz Mukhtar Yaakob ni tidaklah begitu masyhur di kalangan orang ramai. Tapi di dalam Arkam ni dia letakkan sebagai Naib Syekhul Arkam, timbalan Syekhul Arkam. Pada ketika itu dia pakai pakai title ke apa kita kata, Syekh. Jawatan tu lah. Okey. Kalau Al-Azhar dia ada Syekhul Azhar. Yes. Arkam dia ada Syekhul Arkam. Ya Ustaz, apa nama saya, bukan sengaja nak potong. Cuma saya tertarik bila Ustaz punya research ni. Saya lihat detail sekali ni daripada penubuhan awal, macam mana sejarahnya Ustaz Asy'ari sendiri, sampailah kepada beberapa ulama-ulama yang hebat bersama dan menyokong beliau. Tapi tadi Ustaz mukadimahkan sebagai Ustaz Asy'ari ataupun Allahyarham ni sebagai seorang yang bukanlah berpendidikan tinggi pun dalam bidang agama sehingga 3 senawi, bukan 4 senawi pun. Betul. Macam mana gerakan Al-Arkam ni mampu untuk nak membina satu empayar yang hebat walaupun pemimpin utamanya bukanlah seorang yang besar dalam bidang dalam ilmu agama. Iyalah, kita kata di segi ilmu ini bukanlah dari sudut Pendidikan, sijil dan sebagainya. Kadang orang tu diberikan talent dan diberikan ilmu, kerana sekolah Mak Isyamuddin ni dulu bukanlah seperti sekolah-sekolah Arab yang biasa ni. Mak Isyamuddin pada ketika itu mudirnya adalah Kiai Khalil. Merupakan seorang tokoh lah di negeri Selangor ni. Dan beliau ni orang tua saya sendirilah. Jadi saya pada ketika tahun 60-an tu saya berulang alik lah mengikut orang tua. Pergi ke Mahat Isyamuddin Kelang. Naik kereta. Orang tua saya ada kereta pada itu seperti kereta Haji Bakhil. Okay. Boleh imagine, boleh? Yang kepak dia keluar. Ya. Okay. Jadi pada ketika itu Ustaz Asy'ari belajar di situ. Belajar di Mahat Isyamuddin. Jadi guru yang mengajar Isyamuddin ni bukan calang-calang orang. Ya. Dan kitab-kitab yang dia ajar pun kitab-kitab yang standard seperti di pondok-pondok. Diajarkan seperti dalam ilmu Nahu, diajarkan kitab Ibnu Aqil. Jadi kalau kita katakan Ustaz Asy'ari itu salis sanawi, tidaklah berilmu, tidaklah begitu juga. Okey. Kerana pendidikan asas di Mak Isyamuddin tu not bad lah. Pendidikan yang bukan bersijil lah. Betul. Bersijil. Bersijil, okey. Bersijil. Dan di antara yang keluar daripada Mak Isyamuddin ni ramai tokoh-tokoh di negeri Selangor ni. Di antaranya almarhum Tan Sri Hasan Azhari. Itu lepasan daripada Mahat Isyamuddin Kelang.
Okey. Dan dulu bekas mufti negeri Selangor, Ya. Datuk Tamyiz, Walaupun keluar daripada situ belajar juga. di situ Mahat tu juga. Dan timbalan Datuk Tamyiz, Datuk siapa nama tu? Yang dah pencen. Ya. Pun lepasan betul. Artinya cendekiawan di agamawan di negeri Selangor ni semua keluar dari situ. Di situ. Okey, okey, tahu. Cuma maksud saya okeylah. Okey, kalau ustaz kata bukanlah seorang yang tidak berpendidikan dalam agama. Sekarang my point ialah apa yang ada pada seorang yang bernama Ustaz Asy'ari ni sehingga berjaya menarik begitu ramai orang akhirnya bersama dalam gerakan beliau tu. Jadi mungkin satu lagi talent lah. Dia tak semestinya agamawan. Orang bukan agamawan pun kalau dia talented, dia boleh menarik orang. Okey. Walaupun Ustaz Asy'ari itu di segi ilmu tidaklah sejauh mana. Tetapi mungkin dia ada talent, karisma yang boleh menarik orang. That's why ramai orang-orang yang jauh lebih berilmu mula mendekati Al-Arqam. Macam contoh tadi saya ceritakan almarhum Ustaz Mukhtar Yaakob, beliau lepasan sarjana daripada Al-Azhar, bukan sebarang orang. Yes. Dalam bidang, tak silap saya, al-fiqhul muqaran, perbandingan fiqh. Beliau ini merupakan adik kepada Datuk Munir, dulu pengurusi IKIM. Sekarang ni rasanya dah pencen lah. So beliau sebagai timbalan Syekhul Arqam dan sangat kuatlah pengaruhnya. Dan bila mana ramai dalam Arqam di peringkat awal ni dengan ramai di kalangan orang-orang agamawan yang terkenal, mungkin itu juga menjadi daya penarik lah pada gerakan Darul Arqam ini. Okey Ustaz, saya nak pergi kepada Prof sebab saya nak ambil key point daripada Ustaz tadi. Baik. Bahawa mungkinkah Arqam ni dia mendapat sokongan kerana waktu tu suasana tu mungkin suasana untuk yang didorong oleh revolusi Islam. So Arqam ni muncul untuk membawa cerminan Islam tu di tengah-tengah masyarakat yang mungkin ketika itu yang agak jauh daripada Islam tu. Tadi pun Ustaz dah mention pasal zaman tu memang zaman orang pun tak ramai bertudung kan. Kok ye. Okey. Baik. Okey. Terima kasih Sofi. Ni abang saya ni untuk guru juga. Masya-Allah. Okey, jadi memang sebenarnya kita dapat lihatlah pada zaman tu dia punya identiti Islam atau masih banyak lagi kekurangan lah kekurangan tu yang berlaku. Dan kalau kita lihat bila ada satu wadah ataupun satu aliran yang mula membawa kepada Islam sebenar kononnya lah Islam sebenar ataupun imej Islam dan sebagainya, so itu menjadi tumpuan dan kita lihat juga sebenarnya perkara itu berlaku dulu dan juga berlaku sekarang. Sebab tu kalau kita lihat juga gerakan-gerakan seperti macam kaum muda atau apa saja gerakan pun dia macam itulah, sebab kita ni sebagai manusia sejujurnya manusia ni selagi dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat Islam, maka dia akan nak mendekati Islam. So apa saja Islam yang dibawa itu kalau nampak sangat menarik, ada identitinya, ada ciri-ciri yang berbeza dan lepas tu dia mempunyai sesuatu tarikan. Dan saya setuju sangat apa yang Ustaz sebut tadi tu, karisma sebagai seorang leader. Itu sebenarnya menjadi faktor-faktor lah yang membantu. Sebab tu kalau kita lihat sebenarnya memang even hari ni pun kalau kita tengok ramai juga penceramah yang berceramah gedebung-gedebang apa semua kan, bukan main, tapi kadang kita tengok isi dia tak banyak pun, tapi dia punya gaya penceritaan kan menarik dan tertarik pun banyak lah. Jadi sebab itu akhirnya mereka berjaya. Tapi kalau kita lihat orang yang mungkin lah kalau kita dapat lihat yang sebenarnya tok-tok guru, the real tok guru, ataupun kalau kita tengok mufti-mufti kita pun ramai juga yang memang agak senyap, sunyi tapi ilmunya tinggi.
kerana mereka tu maknanya mungkin pada segi karisma bercakap, seni oratornya itu tidak cukup, maknanya boleh menjadi suatu yang wow factor. Sebab tu kita lihat kadang ramai yang tak ada ilmu tapi dia ada seni itu menyebabkan ramai yang tertarik. Jadi pada menjawab soalan Sophie tadi, macam itulah maknanya ada kelebihan daripada sudut karisma, ada kekurangan yang diperlukan masyarakat pada ketika itu. Sehingga sekarang ini juga kita dapat lihat golongan-golongan muda hari ini pun, terutama sekali golongan pelajar, golongan belia, yang memang dia salah satu lagi mencari identiti. Bila mencari identiti ni, itu yang kita kalau boleh kalau kita jumpa Islam, kalau boleh kopiah kita nak yang paling tinggi. Kalau boleh janggut kita nak yang paling panjang. Kan? Itulah yang jadinya. Sebab tu kita dapat lihat. Ni kalau dalam kajian saya lah lebih separuh more than 50% daripada ISIS dan juga yang ada di Iraq dan Syria itu, mereka itu adalah new Muslim. Istilahnya new Muslim ataupun yang kalau kita sebut mu'allaf lah. Which is yang baru kenal Islam, yang agak masih kosong, shallow, pemahaman tu shallow, dan sebab itu lebih mudah untuk diindoktrinasi. Begitu juga yang kalau kita lihat di Malaysia pun, dan jangan terkejut kalau kajian saya daripada sudut akademik ini, ramai yang terlibat dalam kegiatan teroris ke ataupun ekstrim radikal ni bukan daripada aliran agama. Sebab bila golongan sains utama sekali, dia melihat sesuatu tu lebih objektif, ya atau tidak, benar atau salah. Dia tak ada bunga-bunga kan, ayat-ayat bombastik kan, apa semua tak ada. Sastra tu tak ada. Dia straight to the point, boleh atau tidak, haram atau halal, hidup atau mati, boleh bunuh tak boleh bunuh. Itu. Lepas tu kita tengok macam Dr. Azhari kan, Nordin Maktub, Azhari Hussein Nordin Maktub, banyak lagi Yazid Sufa'at. Ni semua sains. Dan itulah yang berlaku hari ni. Kita lihat kalau di universiti pun ramai yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan macam ni, mereka yang daripada bukan aliran agama, bukan fakulti mengajar Islam. Bukan tak ada, tapi yang bukan daripada fakulti mengajar Islam lebih mudah. Lebih mudah. Yep. Okey, secara gambaran kita lihat betapa hebatnya Arkam ketika itu. Kemunculan yang seakan-akan macam jadi hero untuk mengembalikan aura Islamik. Apa pula yang sampai menyebabkan dia apakah yang mungkin yang perlu orang luar tahu kenapa sampai dia diharamkan? Apakah yang menyebabkan dia declare sebagai satu ajaran yang sesat? Ustaz, silakan. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di peringkat awal mendapat sambutan yang sangat baiklah daripada agamawan, daripada seluruh negara. Kemudian di dalam Arkam ni dia ada dua level. Level yang pertama ni level yang betul-betul orang yang dinamakan sebagai Arkam. Orang Arkam ataupun ahli Arkam. Kemudian dia ada level kedua namanya simpati Arkam. Sympathizers. Perkara-perkara yang bersifat dalaman, yang kita kata berat lah, dia tak lepas pada simpati. Dia hanya pada orang yang betul-betul dalam Arkam. So, jadi sebenar-benarnya ada banyak cerita-cerita yang kalau sampai pada simpati akan lari. Tapi orang yang dalaman ni dia dah tegar. Walaupun dia menerima satu cerita-cerita yang pelik, dia sudah bersedia untuk absorb lah. Ustaz, sebelum Ustaz panjangkan isu ni ataupun jawapan ni, saya rasa maksud Ustaz, simpati itu ialah orang-orang yang bukan ahli, orang-orang luar ni yang melihat sosok tubuh orang yang sedang dijinakkan. Ya, maksudnya macam saya lah, saya pergi tengok tempat dia orang, cantiknya, indahnya, betapa murninya, betapa amannya. Tapi saya tak didedahkan dengan apa yang ada dalam amalan mereka. Begitu Ustaz? Ya. Okey, teruskan Ustaz. Jadi di peringkat awal, perkara kerohanian yang pelik-pelik ini sebenarnya tak keluar.
Hatta di kalangan ahli pun tak keluar. Hmm. Kemudian secara berbisik-bisik benda ni dia merebak. Apa di antara perkara-perkara yang kita kata keyakinan-keyakinan yang pelik-pelik lah. Di antara keyakinan yang awal, mereka berkeyakinan bahawa Syekh Aurat Muhammadiyah, iaitu Syekh Suhaimi, yang berasal daripada negeri Jawa. Kalau tak silap saya, kampungnya Wonosobo, kalau tak silap saya lah. Yang turun ke Singapura dan kemudian menetap di Kelang, Selangor. Jadi orang-orang yang rapat dengan Ustaz Syahri ini diberitahu bahawa Syekh Suhaimi ini yang telah mati pada tahun 1925 sebenar-benarnya tidak mati. Jadi peringkat awal ni, benda ni hanya diketahui oleh orang-orang yang rapat dengan pihak atasan lah. Hatta orang-orang dalam arkam yang bersama-sama dengan ahli pun ramai yang tidak tahu. Betapa simpati tak tahu. Simpati dia nampak daripada luar, macam dia nampak nangka tu cantik. Ya, betul. Nampak. Keluaran dia. Walaupun Syekh Suhaimi itu sebenar-benarnya telah meninggal dunia pada 1925 dan dimakamkan di perkuburan Kelang, berdepan dengan hospital, kalau tak silap saya, di atas bukit. Jadi difahamkan pada orang-orang yang rapat dengan Ustaz Syahri ini bahawa Syekh Suhaimi ni tak mati. Dia berpindah alam ke alam yang gaib. Dan akan muncul kembali sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi Itu lah. Mahdi yang ditunggu-tunggu. Adakah Ustaz, adakah fahaman sama juga diterapkan kepada Arwahiyaham Ketua Arkam ni tadi? Ustaz Syahri. Ustaz Syahri. Memanglah. Ini daripada dia. Daripada Ustaz Syahri lah. Jadi pada awalnya hanya orang sekeliling saja yang besar-besar lah. Kemudian mula merebak lah. Tetapi simpati-simpati pada ketika itu tak tahu. Cerita-cerita dalaman ni. Ya. Jadi, kalau mengikut penulisan Manaqib Syekh Suhaimi yang ditulis oleh anak dia, yang bernama Fadlullah Suhaimi, yang ditulis dalam bahasa Jawa, menyatakan dengan terang bahawa Syekh Suhaimi meninggal dunia pada 1925. Tetapi di-translate ke dalam bahasa Melayu, kalau tak silap saya dengan cucunya lah. Ada dicatatkan dalam manakib tu, ini mengikut keyakinan dia lah. Syekh Suhaimi tidak mati. Dan yang ditanam adalah batang pisang. Syekh Suhaimi berpindah ke alam gaib dan akan zahir semula sebagai Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Jadi Al-Arkam ini dia berpegang dengan begitu kuat keyakinannya dengan manakib yang telah ditranslate ke dalam bahasa Melayu ni. Sedangkan yang dalam bahasa Jawa memang terang. Syekh Suhaimi ini telah meninggal dunia. Yang versi Melayu sekarang yang diputarkan. Translate yang dalam bahasa Melayu itulah menjadi pegangan Ustaz Syahri dan orang-orang Arkam sehinggalah ke hari ini. So dulu sewaktu melihat keadaan ini dan kemudian Arkam diharamkan dan Ustaz Syahri dikenakan tindakan ISA, dan kemudian Ustaz Syahri keluar dan Ustaz Syahri sakit, saya pada ketika itu menjangkakan
kalau Ustaz Syahari ini mati, saya rasa orang Arkam pun tidak percaya dia mati. Saya berkeyakinan satu masa orang Arkam akan mengatakan benda yang sama berlaku. Sebab difahamkan daripada orang-orang yang rapat di bahagian atasan bahawa Ustaz Syahari ini adalah bakal menjadi penyambut Mahdi, iaitu Syekh Suhaimi. Ya. Akan menjadi penyambut. Dan saya difahamkan Ustaz Syahari ini dia berkeyakinan begitu hanyalah didasarkan daripada mimpi. Yang mana beliau bermimpi dibawa oleh satu orang ke satu rumah dan dilihat di dalamnya itu ada seorang yang bernama Syekh Suhaimi. Dan pada ketika itu dia berkeyakinan bahawa Syekh Suhaimi itulah Mahdi. Ya, okey. Itu asasnya. Baik. Kita nampak sekarang ni dia punya main issue ialah kepercayaan mereka lah ataupun fahaman mereka terhadap. Jadi keyakinan ni membawa kepada ketaksuban yang maha dahsyat. Kerana orang-orang Arkam itu sehingga merasakan susuk tubuh Asy'ari Muhammad ni bukan kaling-kaling. Ya, okey. Okey Ustaz. Bukan kaling. Baik. Okey Ustaz. Kita jelas apa nama dalam punca asal ataupun punca utama tu. Cuma sekarang ni apa nama Prof bila kata Arkam telah pun diharamkan. Dan kita lihat pula kemunculan JSPH dan sebagainya. Dulu ada apa Rufaqah. Dia berevolusi. Dia di rebranding. Tapi tadi bila Ustaz sebut pasal Ustaz tadi ada mention fahaman itu ataupun keyakinan itu dibawa ketaksuban itu dibawa sampai ke hari ini. Mungkin Prof boleh share kan apa sebenarnya yang Prof lihat tentang rebranding dan juga tentang mengukuhkan apa nama fahaman itu sampai ke sekarang. Ya, betul. Dia sebelum saya jawab yang tu ya, nak ulas sikit yang Azrul sebut tadi tu bila pergi nampak hebat apa semua tu kan. Ya, sebab saya sendiri pernah pergi ketika mereka menggunakan nama Rufaqah. Kita pergi dengan titi motor kan, orang invite kami semua kan. Bila sampai ke kampung mereka, betul bila Ustaz sebut sebagai golongan simpati. Kami bila pergi nampak macam cantiknya, amannya, indahnya, tenteramnya. So bila solat semua orang berhenti, tutup kedai. So macam inilah kampung Islam sebenar. Itulah dia. Itu tak cerita lagi. Bini 2, bini 3, bini 4. Tak tahu kan. Lepas tu nampak aman. Tak dengar bergaduh, tak dengar lelaki bini kan. Silakan. Ya, jadi sebenarnya saya nak sambung sikit tadi lah ulas tadi kan. Dia ada kaitan juga. Saya sebab tahun 97-98 tu Ustaz saya pun sempat dengan Jakim masa tu kita ada buat program pemulihan akidah bekas-bekas ahli Arkam ni lah masa tu, pengikut Arkam ni. Jadi antara program yang saya pergi masa tu lah yang saya pun attend. Masa tu saya student lagi. Jadi kita tengok masa tu fokus program tu kepada isteri-isteri kan. Memang kita tengok macam tu lah kebanyakannya masa yang tu mesti kena gunakan istilah isteri-isteri ya. Isteri sebab memang gitu Memang gitu. Yang datang tu bini nombor 2, nombor 3, nombor 4 Ustaz lagi tahulah tu kan. Okey, tapi cerita dia maknanya kenapa juga sebenarnya kelompok ini menjadi tarikan ni. Ini sebenarnya pattern yang saya tengok jadi dalam banyak kumpulan ajaran sesat ya. Ajaran sesat ataupun ajaran-ajaran yang disebut sebagai cult, iaitu salah satu elemen yang memang kita kena akur, elemen seks kan. Dia contohnya kahwin banyak kan. Ini maknanya boleh lah kan, berpoligami dan sebagainya kan. Okey, kemudian ada pula yang menggunakan maknanya contohnya kahwin batin, nikah batin ke kan, ataupun bertukar-tukar pasangan dan macam-macam lagi. So kalau ada elemen, salah satu elemen seks ini menyebabkan kita jadi tertarik. Sebab tu bila Azrul pergi kat kampung tu kan, selain daripada tengok aman, tengok cantik tu satu hal. Cantik tempatnya. Lepas tu kalau aku join ni peluang aku nak kahwin 2, kahwin 3 kan. Cantik. So benda tu ada juga sebenarnya itu boleh memainkan peranan. Sebab kita tengok ini memang pattern. Di luar pun sama juga. Di barat pun sama juga, di Jepun, di China pun sama. Kemudian satu lagi memang elemen untuk
kaya, ada kuasa, ada power dan sebagainya. Itu Ya. memang, Orang kita dulu respect dengan ekonomi mereka. ya, betul. Itu faktor-faktor lah Yes. semua jadi kita jadi kagum kan. Itu yang menyebabkan kita tertarik, ditarik dan sebagainya. Okey. So mengulas pula tentang apa yang Azrul dan Sophie sebut tadi tentang fanatism tadi ya. Fanatik ini memang satu perkara ataupun satu elemen yang sangat penting lah untuk kelompok-kelompok ataupun ajaran-ajaran macam ni boleh continue ataupun boleh berkelangsungan. Jadi bila kita menjadi taksub kepada seseorang pemimpin ataupun seseorang agamawan ke atau siapa sahaja, sampaikan kita tidak boleh melihat sisi tidak baiknya mereka itu, maka di situlah kita akan ada masalah atau sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya contoh ya, hari ini kalau katalah kita suka kepada seorang ustaz katalah Ustaz A atau sebagainya. So sampaikan kita menuntut ilmu pun kita tak akan pergi ke Ustaz B, ataupun kita nak pergi belajar pun kita tak pergi pada Ustaz C. Hanya Ustaz A tu sajalah kan. Dan itulah amalan kita, itulah ikutan kita. Facebook pun Ustaz A juga, TikTok dia juga kan, kuliah dia juga dan sebagainya, sampai kita tidak mencari yang lain-lain, maka kita pergi taksub kat situ. Dan lepas tu bila kita tak boleh nak kritik pula kan, orang kritik pun kita marah, walaupun benda tu salah pun kita tak nampak salah, maka di situ taksub. Yang itulah elemen yang paling digunakan. My point. Kenapa selepas Ustaz Asy'ari meninggal dunia, tapi Arkam rebranding diharamkan dan sebagainya. Arkam rebranding sampai sekarang ni JISB. Apa sebenarnya yang Prof lihat mereka mampu rebranding sampai begitu sekali? Tadi saya sebelum kita mulakan kita punya topik ni, Prof ada kaitkan dengan satu yang di Jepun tu ada Jepun sebagainya. Apa yang mulakan budak yang berapa ni? Dia macam apa yang kita bincang hari ni. Bila dah jadi macam tadi taksub itu ini sampailah pada peringkat diharamkan, ustaz pun sebut tadi. Okey, tapi kalau dalam kajian saya masa saya buat PhD dulu, salah satu elemen terbesar yang mengapa Arkam diharamkan tu, sebelum jawab Azrul punya ni, masa tu dia dah cuba dia tubuhkan tentera Badar. Tentera Badar. Sebelum ke selepas diharamkan? Itu ketika sebelum diharamkan. Yang mana dia form tentera Badar ni berjumlah 313 untuk ambil alih kerajaan. Oh ya betul. Dengar tu. So dia dah ada dia punya shadow cabinet dan sebagainya lah. Okey, maknanya dia dah mula melawan kerajaan ataupun melawan yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. So hingga akhirnya diharamkan. Okey. Bila dah diharamkan, lepas tu kita pun faham perbincangan kita tadi, dia pergi pada jadi Rufaqah, lepas tu jadi hari ni JISB. Dan dia identiti dia pun berubah kan. Kalau dulu berjubah hijau, ustaz sebut tadi kan, dia punya serban pun besar. Sekarang dah jadi songkok tinggi kan. Lepas tu baju dia pun dah jadi light dan sebagainya. Lebih moden. Lebih moden lagi lah. Tapi sekarang ni bila dah diharamkan ni, katanya dia dah berubah pula dah tukar. Yang latest ni. Dah jadi jin. Dah pakai macam Azrul lah maknanya. Saya tak daftar lagi pun. Jangan. Belum lagi. Bukan. Tapi maknanya pakaian tu dah jadi macam kita kan. Silap semua pakai barita kan. Jadi maknanya dia boleh transform. Dia transform mengikut kepada kesesuaian. Saya juga lihat benda yang sama di Jepun. Dulu ada satu kumpulan yang disebut sebagai Aum Shrinkyo. Aum Shrinkyo, dan dia punya tokoh dia, nama dia Shoko Ash'ara. Dia kat tempat kita pun lain macam. Kita ada Asy'ari. Kita ada Asy'ari. Abuya Asy'ari, kat sana ada Shoko Ash'ara kan. Asy'ari. So sini dipanggil Aum Shrinkyo, kat sini Arkam. So dua-dua diharamkan. Sini kemuncaknya bila ditubuhkan tentera Badar tadi nak ambil alih kerajaan. Yang sini kemuncaknya bila dia buat serangan gas sarin dekat subway ataupun dekat apa dia panggil? Kereta api bawah tanah. So ratusan mati. Dia lepaskan gas. Okey bro. Maksudnya persamaan antara dua tu bila mana ada keterbabitan untuk elemen radikal, elemen fizikal radikal. Ya, fizikal radikal kat situ kan. Ya, betul Bi. Dan kemudian lepas tu yang sini jadi Rufaqah, yang sini pula dia panggil Alep. Satu nama lain dia panggil Alep. Okey, kemudian kat sini jadi JISB, yang sana pula tu dia jadi Hikari Nowa kan. Okey.
Yang ini dia dulu memang dia satu cult, yang mana-mana dia ada perkampungan macam Sungai Penchala dan sebagainya kan. Sehingga ini GHB fokus dia kepada bisnes. Dulu pun ada dekat bisnes, tapi sekarang ni kita sebut Ikhwan, kita tahu Lagi besar. kan, kita tahu Lagi Mi Ikhwan, Hotel Ikhwan kan. Dulu more pada segala macam. produk jualan secara langsung, secara Ha. on table kan. Ya, open table, ya betul. Yes. So yang kalau yang di Jepun ni pula, dia pergi kepada apa ni pengajian yoga. Kelas yoga, kelas apa ni spiritual dan sebagainya kan. Jadi main. Jadi maknanya siapa yang berminat untuk pergi kepada kelas yoga tadi ni akan pergi kepada kelompok mereka dan slowly mereka akan diindoktrinasi dengan ajaran Aum Shrinkyo tadi. So samalah maknanya Azrul pun tadi bila kita teringat dengan bisnes dia menarik, Betul, kan. betul. Kan. Lepas tu Yelah, golongan-golongan simpati tu ya, lah. sympathizer. Dia akan tengok benda tu. Boleh poligami apa semua kan. Jadi kita pun masuk. Ya, sini pun sama juga. Dia nak kan apa ni yoga itu ini apa semua kan, spiritual lah, physical ke apa semua. So dia masuk, akhirnya terbabit juga dalam Ya, okey Ustaz. Kita nampak tu jelas sekarang ni. Okey, so Ustaz, secara ringkasnya, apa yang Ustaz boleh share sekarang persamaan antara JSB dengan Arkam? Bila kata JSB apa nama Arkam, Ustaz dah jelaskan tentang fahaman mereka, tentang ketaksuban mereka. So sekarang apa pula yang sama ni? Sikit sambungan tadi. Yes. Saya berhenti tadi. Okey. Jadi orang-orang dalam Arkam ni dia melihat Ustaz Syari ni bukan kaling-kaling lah. So bila mana pada ketika itu keputusan decision dalam jamaah Arkam, decision by Shura, majority. Kemudian bila mana cerita-cerita Syekh Suhaimi ni sebenarnya tidak mati dan akan zahir semula sebagai Mahdi, benda ni dah mula pecah di kalangan para agamawan, maka perlahan-lahan para agamawan mula meninggalkan Al-Arkam. Syekh Ghazali mula berundur diri, Syekh Fauzian pun mula berundur diri, dan sampai satu ketika timbalan Syekhul Arkam tu sendiri mengundurkan diri. Sama ada disingkir atau mengundurkan diri, begitulah. Sebab ada pula dalam Arkam ni ada politicking pula yang mau menduduki tempat kedua. So sehingga akhirnya salah seorang agamawan yang sangat berpengaruh dalam Arkam ni terkeluar ataupun dia meninggalkan jemaah Arkam. So pada ketika itu saya difahamkan bahawa decision semua by Ustaz Syari. So tidak ada lagi decision by Shura, dan ketaatan pada Ustaz Syari itu kira kata total. Bukan saja ketaatan dari sudut zahir, hatta dari sudut batin. Tak boleh ada bersangka buruk ke apa ke. Artinya apa juga yang Ustaz Syari buat, zahir dan batin must be betul semua. Betul. Yes. So apa jugalah benda-benda yang nampaknya seperti negatif akan difahamkan secara positif. Contohlah kita kata pada ketika itu ada isterinya mengatakan bahawa Ustaz Syari ini boleh berada di dua tempat dalam satu masa. So ini kalau di tafsiran agama macam-macam boleh berlaku lah. Sama ada itu karamah ataupun itu yang bersifat daripada khadam. Kerana saya difahamkan daripada orang-orang yang beraliran faham sufi, bila seseorang itu dia mendekati alam kesufian ini, kadang-kadang didekati juga oleh khadam-khadam daripada jin dan sebagainya. Sehingga sebahagian daripada mereka menerima ia sebagai khadam. Sehingga mungkin
Dia boleh berada di dua tempat, tapi di tempat yang kedua tu bukan beliau, tapi khadam dia. Khadamnya. Daripada jin. Hmm. Dan ini saya difahamkan oleh salah seorang murid ahli tariqah. Dia dipesan oleh Tok Guru. Dia kata, engkau jaga. Nanti akan ada datang untuk jadi khadam pada engkau. Engkau kena tolak. Dan beliau menceritakan berlaku. Datang jin. Mau menjadi khadam kepada beliau. Tapi oleh kerana itu yang telah dipesan oleh gurunya, maka ditolak. So, itu berlaku pada diri susuk tubuh Asy'ari Muhammad ni lah. Sehingga ketakasuban yang semakin menebal. Ustaz Asy'ari ni seorang yang mempunyai karamah. Ataupun dalam bahasa Melayu kata keramat lah. Keramat. So pada ketika itu, orang-orang agamawan mula keluar, meninggalkan. Jadi seakan-akan Ustaz Asy'ari pada ketika itu sudah jadi macam one man show lah. Untuk membuat sebarang apa juga decision. So, saya tengok pada ketika itu, walaupun kita tengok daripada luaran nampak seakan perjalanan Al-Arkam itu benar-benar mengikut syarak Islam, tetapi Al-Fadhil Ustaz Mukhtar Yaakob Almarhum, bila dia keluar, dia menyatakan apa? Dia kata sebenarnya sistem yang berlaku dalam Al-Arkam ini bukan sistem Islam. Ini sistem komunis. Sistem komunis, bukan sistem Islam. Kenapa begitu? Kerana dalam Arkam ini, dia menggunakan, dia exploit kepimpinan itu sebagai alat untuk menjadikan orang bawahan itu taat 100%. Jadi dalam Arkam ni, kalau orang kaya, dikaut kekayaan tu sehingga menjadi miskin untuk jemaah. Semua untuk jemaah. Sehingga orang yang duduk dalam tu tak boleh nampak lebih daripada orang lain. So, sehingga ke satu tahap, perkahwinan yang berlaku dalam Al-Arkam ini bukan perkahwinan sebagaimana yang berlaku di luar. Oh, dia kenal A dengan B, maka berkahwin. Dalam Arkam, perkahwinan ditunjuk oleh atasan. Ditunjuk? Kamu dengan ni. Kamu dengan ni. Tak apalah, kalau one by one, okey. It's okay. Tapi kalau dia tunjuk, okey, kamu dengan sana. Tengok-tengok nombor 4. Dan orang tu pula dah janggut putih. Ini yang kita rasa ya Ustaz, tak wajar lah berlaku lah kan. Faham Ustaz. Cuma kita ada lagi 4 soalan ni. Jadi mungkin Ustaz boleh hujahkan sikit apakah sekarang ni persamaan pula antara JSB dan juga Arkam. So, saya melihat kalau di zaman Arkam tu ada susuk tubuh Ustaz Asy'ari yang kita kata ada basic agama yang agak kuat. Selepas Ustaz Asy'ari meninggal dunia, leading by isterinya, Ummujah. Ummujah ni tak ada basic agama. Orang biasa. So saya melihat kenyataan-kenyataan Ummujah dalam YouTube sangatlah banyak. Kita kata terlalu parah mengarutnya. Terlalu parah. Merepek-repek sehingga pada zaman Rufaqa ada istilah yang sangat masyhur yang dikenali sebagai Sayyidi Rasulullah Sayyidi Abuya. Rasulullah tu ialah Sayyidi tu Syekh Suhaimi. Yang ketiga Abuya. Ini menjadi satu macam satu mantra ke apa kita kata untuk mereka bertawassul. Ialah walaupun tawassul dalam faham ahli sunnah wal jamaah itu disepakati kebenarannya, tetapi tawassul yang saya lihat berlaku dalam Jemaah Al-Arkam ini sudah kadang-kadang melampau-lampau batas sehingga terkeluar daripada batas-batas
tawassul yang ditunjuk oleh para ulama. Hmm. Yalah, walaupun Wahabi itu memang anti tawassul, tapi kita dalam bicarakan ni bukan maksudnya kita ni anti tawassul, tetapi tawassul yang melampau-lampau batas Ya. dan bertabarruk melampau-lampau batas. Di ketika zaman sekarang ni, zaman Rufaqa dan kemudian bertukar pada GISP, tak ada kepimpinan ulama. Kepimpinan GISP, siapa kepimpinan GISP? Bekas driver Asy'ari. Bekas driver. Beliau ni dikenali juga sebagai bekas driver van, coaster. Beliau tidak ada asas pendidikan agama. Dan juga di segi akademik pun tak ada juga. Ini bukan soal saya nak mengutuk apa Ya, ini. ya. Ini soal kita nak cerita kedudukan yang sebenar lah. Tapi adakah masih lagi berlaku macam yang tadi yang kata paling mudah lah apa nama aku point kau kahwin dengan kau, masih berlaku pada zaman Jadi kalau zaman Ustaz Syahri hidup, benda tu berlaku. okey, Di zaman Rufaqa semakin parah. semakin parah. Dan di zaman GISB to be worse. To be worse. Ustaz, adakah Ustaz bersetuju bahawa ketiga-tiga kita mula dengan Arkam, Rufaqa, GSB tu sebenarnya hanya baju je yang berbeza, dia punya roh tu adalah roh yang sama. Dibawa. Tadi Ustaz mention makin teruk. Jadi Sebenarnya rohnya yang menjadi kekuatan sehingga benda ni tidak dapat apa kita kata diubat, dirawat. Dia punya bateri dia yang sangat kuat ni adalah keyakinan kepada munculnya Syekh Suhaimi sebagai Mahdi dan Asy'ari Muhammad yang telah meninggal, diyakini akan zahir semula. Yang beliau itu sebenarnya tidak mati. Beliau berada di alam ghaib. Rupanya apa yang saya jangkakan dulu sebelum Ustaz Syahri ini meninggal, rupanya benda tu berlaku. Adakah apa nama kefahaman ataupun kepercayaan bahawa Ustaz Syahri akan muncul semula itu telah pun ditanam pada zaman dia masih hidup lagi? Atau adakah dia memang menyampaikan kepada mereka aku nanti bila tidak ditanam. Tak tanam. So Cuma maksudnya ada golongan baru. Ustaz Syahri ini akan menyambut Mahdi. Ya, maksudnya saya maksudnya fahaman berkenaan dengan Ustaz Syahri akan muncul semula ni ialah fahaman golongan baru, bukan yang ditanam pada zaman dia masih hidup. Sebenarnya pada ketika itu berkeyakinan begitu. Berkemungkinan tidak terfikir di kalangan orang Arkam Asy'ari ini akan meninggal. Dan akan zahir Mahdi dan Asy'ari menyambut. Sebenarnya sebab itu pada Ustaz Syahri hidup, waktu Ustaz Syahri hidup, beliau telah meramalkan berkali-kali ramalan bahawa tahun ini Mahdi akan keluar. Sampai pada masanya tak keluar. Kemudian dia tunda lagi, delay. Dia kata sekian masa Mahdi akan keluar. Tapi bila sampai pada deadline-nya tak keluar juga. Sehinggalah akhirnya Asy'ari meninggal dunia. Okey Ustaz, saya nampak macam topik ni macam dia menarik, panjang ni. Dan saya rasa kita boleh sambung ke episod kedua supaya mereka dapat tahu lebih detail lagi. So kita break kat sini, sambung untuk episod yang seri kedua. Boleh Ustaz? InsyaAllah.